Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur pada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaan nikmatnya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali untuk pengajian tadabbur kita bagi surah Al-Insan, dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula untuk ayat yang ke-21. Betul kan? Ya, betul Ustaz, betul. Okey, baik. Baik, saya bacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Yang bermaksud mereka di dalam syurga memakai pakaian hijau yang diperbuat dari sutera halus dan sutera tebal yang bertekat, serta mereka dihiasi dengan gelang-gelang tangan daripada perak, dan mereka diberi minum oleh Tuhan mereka dengan sejenis minuman yang lain yang bersih lagi suci. Baik, berdasarkan pada ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung kembali berkenaan dengan kemuncak kepada nikmat dan juga ganjaran yang Allah Ta'ala kurniakan kepada golongan al-abrar dan golongan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat 21 ini Allah menjelaskan terdapat beberapa nikmat, iaitu ada 3 gabungan nikmat yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada mereka, iaitu dimulai dengan nikmat daripada pakaian yang serba indah, yakni daripada sutera yang tebal, juga sutera yang halus yang telah Allah Ta'ala sediakan bagi mereka sebagai pakaian mereka di dalam syurga dan sebagai satu kemuliaan dan juga perhiasan bagi mereka serta kemegahan mereka dan kemewahan mereka di dalam syurga itu. Yang kedua adalah Allah menjanjikan bagi mereka, yakni daripada perhiasan emas dan perak. Allah melengkapkan lagi kemewahan dan juga kemegahan kehidupan ahli syurga itu. Bukan sekadar dengan pakaian yang mewah, tetapi juga Allah menyediakan bagi mereka perhiasan yang mewah, iaitu daripada emas dan perak. Ya, emas dan perak baik daripada gelang ataupun rantai ataupun cincin dan seumpama dengannya, daripada bekas makanan dan bekas minuman dan semua barang-barang peralatan yang berada di dalam syurga diperbuat daripada emas
dan juga perak sebagai lambang dan simbol kemegahan dan kemewahan yang dinikmati oleh mereka di dalam syurga Allah. Sesudah daripada itu, yang ketiga Allah Ta'ala menerangkan tentang satu jenis air minuman yang Allah sandarkan dirinya di sisi Allah minuman itu. Yakni Allah sendiri yang akan memberi mereka minum minuman tersebut. Dan minuman itu dinamakan sebagai minuman yang suci. Syaraban tahura, minuman yang suci. Iaitu sejenis mata air minuman yang berada dalam syurga, dan Allah memberikan kepada mereka minuman mata air yang suci ini adalah sebagai menyempurnakan fizikal mereka dan juga jasad dan tubuh badan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, agar mereka menjadi dan mereka memiliki sebaik-baik tubuh. Baik, itu di sudut tafsir ringkasnya. Kemudian kita renungkan dari sudut tadabbur dan pengajaran. Yang pertama, pakaian mewah daripada sutera di atas kesabaran dan di atas menjauhi perkara yang dilarang kepada mereka di dunia dahulu. Di sini menunjukkan Allah memberi pakai kepada ahli syurga pakaian-pakaian yang mewah dan indah adalah disebabkan kerana dua perkara. Yang pertama, kerana mereka ketika di dunia dahulu memakaikan diri mereka dengan pakaian kesabaran. Ya, dengan pakaian kesabaran. Apabila mereka bersabar ketika di dunia dahulu di dalam melaksanakan perintah Allah, bersabarnya mereka dalam memenuhi suruhan Allah, dan bersabarnya mereka di dalam mengerjakan perintah Allah dan mentaatinya, dan bersabarnya mereka di dalam dakwah, di dalam menegakkan keimanan mereka, kebenaran mereka di atas jalan Allah, maka Allah menggantikan dengan pakaian kesabaran yang telah mereka pakaikan pada diri mereka di dunia dahulu dalam beriman kepada Allah, dalam mentaati Allah, dalam mengerjakan suruhan Allah, dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah Ta'ala. Maka dengan pakaian kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dan menggantikan bagi mereka di hari akhirat dengan pakaian-pakaian daripada sutera-sutera yang indah dan mewah, yang sangat-sangat bernilai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah disebabkan kerana pakaian kesabaran yang mereka pakaikan pada diri mereka di dunia dahulu. Yang keduanya, pengajaran yang kita ambil di sini juga menunjukkan mereka dipakaikan pakaian sutera daripada syurga Allah kerana sewaktu di dunia dahulu mereka telah memakaikan diri mereka juga adalah dengan iaitu pakaian yang dinamakan sebagai pakaian kesyukuran. Apabila mereka telah bersyukur di atas segala kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mereka bersyukur di atas segala nikmat Allah dan juga bersyukur di atas segala hidayah dan juga segala kebaikan yang Allah berikan pada mereka, maka Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan atas setiap kesyukuran mereka itu di hari akhirat dengan pakaian daripada sutera yang dipakaikan kepada mereka dalam syurga Allah. Dan dua jenis pakaian yang Allah sebutkan dalam ayat tadi iaitu sundus dan istabrak.
Sundus adalah merujuk kepada sutera yang dipakai pada luaran. Maknanya pakaian luaran mereka adalah daripada sutera. Dan sundus juga adalah merujuk kepada sutera yang tebal. Ya, sundus merujuk kepada sutera yang tebal. Manakala yang kedua, jenis pakaian sutera yang Allah sebutkan kepada ahli syurga itu adalah istabrak. Istabrak adalah merupakan sutera yang dipakai oleh ahli syurga bagi pakaian bahagian dalaman mereka. Ini pakaian dalam. Maknanya nak menunjukkan ahli syurga sama ada pakaian yang dipakai pada tubuh mereka di dalam maupun di luar, kesemuanya daripada sutera yang halus, sutera yang lembut dan sutera yang indah. Begitu juga selain daripada pakaian yang dipakai pada jasad mereka adalah di tempat tidur mereka, sama ada tempat tidur yang menjadi secara langsung hamparan antara jasad mereka dengan cadar itu, cadar daripada sutera itu, ataupun daripada selimut yang mereka menyelimuti tubuh ahli syurga itu tadi daripada bahagian luarnya pun diperbuat daripada sutera. Maknanya nak menggambarkan segala apa yang dihiaskan di dalam syurga itu daripada helaian-helaian kain, maka kesemuanya Allah khususkan ianya daripada material yang diperbuat daripada sutera syurga Allah yang asli, yang tidak ada sutera yang bernilai seperti sutera syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pakaian yang memiliki warna yang terang dan indah, tampak kecantikan daripada jauh. Yang kedua di sini disebutkan bahawasanya ahli syurga juga bukan sekadar memakai pakaian yang bernilai tinggi harganya, tetapi mereka juga pakaian yang mereka pakai juga memiliki warna yang sangat menarik, warna yang sangat cantik, warna yang sangat indah. Sehingga kan Allah hanya menyebut salah satu daripada warna sutera yang dipakai oleh mereka di dalam syurga Allah itu adalah berwarna hijau. Ya, berwarna hijau. Kalau kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama menerangkan kepada kita bahawasanya jenis-jenis warna atau pakaian yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini ada dalam beberapa riwayat disebutkan dengan beberapa warna. Tetapi kebanyakannya disebutkan warna khudrun. Disebutkan warna khudrun. Khudrun ni adalah merujuk kepada warna hijau muda. Ya, khudrun, hijau muda yang agak sedikit hampir kepada hijau pekat. Ya, tetapi dia bukan hijau pekat, tapi hijau muda yang hampir condong kepada warna hijau yang pekat. Ini berdasarkan kepada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala ada menyebutkan khudrun wa istabrak, yang berwarna hijau daripada pakaian sutera yang halus dan juga pakaian sutera yang tebal yang dipakai oleh ahli syurga tersebut. Baik. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya sebenarnya dalam syurga terdapat bermacam-macam warna. Bukanlah warna hijau semata-mata yang terdapat warna di dalam syurga Allah, tetapi di dalam syurga Allah terdapat bermacam-macam warna. Namun Allah menyebutkan warna hijau di sini adalah warna hijau adalah merupakan warna yang nature, iaitu warna yang asal, warna semula jadi yang Allah Ta'ala
pilih untuk disebutkan sesuai dengan sifat masyarakat orang Arab yang mana mereka lebih biasa dengan keadaan suasana semula jadi. Jadi Allah tidak menyebut warna-warna yang pelik-pelik kepada mereka kerana mereka tidak merasa kagum dengan warna-warna yang pelik, bahkan mereka akan merasa janggal. Sebab itu kalau kita lihat warna hijau ini ada disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat Al-Quran adalah semata-mata bukan nak mengkhususkan ada satu warna sahaja di dalam syurga, tetapi adalah untuk menggambarkan kepada warna yang ada di dalam syurga itu adalah daripada warna-warna yang sangat indah, sangat terang, sangat menarik, dan dia adalah warna yang berasal daripada benda-benda yang natural, benda-benda yang semula jadi yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini menunjukkan antara kelebihan yang Allah beri kepada ahli syurga itu adalah warna yang cantik, yang mencantikkan lagi pakaian mereka itu, dan bertambah-tambah lagi kecantikan apabila dipakai oleh ahli syurga itu sendiri. Yang ketiga adalah berhias dengan hiasan daripada emas dan perak sebagai lambang kemewahan dan ganjaran atas kesabaran perkara yang dilarang dipakai oleh mereka di dunia dahulu. Yang ketiganya, pengajaran di sini menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala telah pun mengizinkan kepada ahli-ahli syurga di hari akhirat untuk mereka memakai, untuk mereka diperbolehkan memakai apa yang telah ditegah kepada mereka sewaktu di dunia dahulu. Apa yang telah ditegah kepada mereka sewaktu di dunia dahulu. Ya, yakni seperti mana mereka diperbolehkan untuk mengenakan perhiasan seperti yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Perhiasan yang mereka dibenarkan adalah subang, baik lelaki atau perempuan, mereka boleh memakai subang. Kemudian mereka boleh memakai gelang. Kemudian mereka boleh memakai rantai. Dan mereka juga boleh mengenakan cincin sebanyak mana yang mereka inginkan. Kemudian mereka juga boleh memakai di kaki mereka itu daripada gelang-gelang emas, daripada emas ataupun daripada perak, untuk dipakai di kaki mereka seperti mana di tangan mereka, sebagai satu kemuliaan dan sebagai satu bentuk perhiasan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang beriman, sama ada lelaki maupun yang perempuan. Maka tidak ada lagi batasan larangan ke atas mereka kerana apa yang telah ditegah oleh Allah ke atas mereka di dunia dahulu, mereka tidak mengerjakannya dan mereka menjauhinya. Maka kerana itulah Allah Ta'ala mengganjari mereka sewaktu di akhirat sebagai balasan kesabaran mereka menjauhi ataupun meninggalkan daripada memakai benda yang haram. Maka Allah gantikan kepada mereka semula sewaktu di hari akhirat kelak nanti. Maka di antara apa yang diharamkan ke atas mereka memakai perhiasan dulu adalah seperti lelaki diharamkan memakai emas dan perak. Seperti mana juga perhiasan yang terlarang adalah antara yang terlarang juga adalah untuk mereka mengenakan bekas makanan dan minuman daripada emas dan perak. Selain daripada mereka dilarang sewaktu dekat dunia untuk memakai emas dan perak, tetapi di dunia juga dahulu mereka dilarang untuk mengenakan bekas makanan dan minuman daripada emas dan perak. Bukan sekadar tak boleh memakai cincin,
emas, bukan sekadar tak boleh pakai rantai emas dan juga gelang emas, tapi mereka juga turut dilarang berdasarkan kepada hadis Nabi SAW untuk mereka memakai bekas makanan, bekas minuman yang diperbuat daripada emas dan juga perak. Ya, maka mereka menjauhinya sama sekali sewaktu di dunia dahulu, berbeza dengan kerana ia adalah merupakan salah satu daripada pengamalan orang-orang kafir Quraisy dan juga pengamalan di kalangan golongan ahli kitab. Maka disebabkan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepada golongan orang-orang yang beriman supaya mereka tidak mengambil bekas makanan atau minuman daripada emas dan perak sebagai minuman mereka atau sebagai suapan makanan untuk mereka. Baik, ini adalah bentuk apa yang Allah larang kepada mereka sewaktu di dunia, lalu mereka telah berjaya melanggarinya dan mereka juga telah pun berjaya tidak memakainya dan meninggalkannya. Maka kerana itulah di hari akhirat Allah SWT memakaikan kepada mereka dengan perhiasan-perhiasan seperti itu. Baik. Pertama disebut hiasan yang Allah beri kepada mereka itu adalah mengikut kadar amalan mereka. Setiap ahli syurga mereka akan diberi pakaian, dan juga akan diberikan perhiasan emas dan perak mengikut kadar amalan masing-masing. Maksudnya sesiapa yang amalan dia lebih besar, maka lebih banyaklah dia akan dapat daripada nikmat syurga. Sesiapa yang dia adalah lebih rendah di kalangan ahli syurga, maka dia akan mendapat lebih sedikit kurniaan-kurniaan nikmat perhiasan-perhiasan itu yang Allah beri kepada mereka kerana sesuai dengan amalan mereka. Dan yang keduanya, Allah memberi kepada mereka pakaian dan juga Allah memberikan kepada mereka perhiasan juga adalah mengikut darjat mereka, yakni darjat mereka di dalam syurga. Apa beza mereka duduk di syurga yang kedua dengan syurga yang pertama, misalnya contoh. Jadi syurga yang pertama sudah pastilah mereka akan mendapat memperolehi perhiasan emas perak yang lebih banyak, ya, dan juga Allah Ta'ala akan menyediakan bagi mereka pakaian-pakaian daripada sutera yang pastinya jauh lebih tinggi kualitinya berbanding daripada mereka yang ahli syurga yang jauh lebih bawah daripadanya. Itu adalah keadilan Allah SWT. Maka sebab itu para ulama membahagikan kepada dua, satu golongan al-abrar, satu golongan al-muqarrabun. Kalau mengikutkan golongan al-abrar ni, perhiasan yang mereka akan dapat perolehi hanyalah sampai kepada bahagian paras mereka berwuduk sahaja. Bahagian paras tempat mereka berwuduk sahaja. Misalnya contoh, kalaulah dia berwuduk pada paras buku lali, sampailah kepada paras misalnya pada buku lali dia, pada siku dia, ya, maka Allah akan beri kepadanya perhiasan emas dan perak sampai paras di situ. Ini adalah bagi golongan al-abrar. Tapi al-abrar ni dia hanya akan dapat perak. Sebaliknya golongan al-muqarrabun, golongan jenis yang kumpulan yang tertinggi, al-muqarrabun, di mana Allah Ta'ala akan memberikan kepada mereka kurniaan daripada pakaian ataupun daripada perhiasan daripada emas. Tadi al-abrar daripada perak. Ni Allah Ta'ala rezekikan bagi mereka daripada emas.
ya, untuk perhiasan yang mereka pakaikan pada tubuh mereka seperti subang, seperti rantai di leher ataupun seperti gelang yang berada di tangan mereka dengan penuhnya atau berada di kaki, ya, yang dipakai dihiaskan di kaki mereka. Maka kesemua benda ini Allah Ta'ala jadikan mengikut kepada kadar amalan masing-masing dan mengikut juga kepada darjat kedudukan seseorang itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, cuma di sana terdapatnya satu hadis daripada Nabi SAW daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana dalam hadis Abu Hurairah itu disebutkan oleh beliau mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yang mana baginda bersabda, la tablughu hulyatal mu'min yaumal qiyamati, akan sampainya tempat perhiasan, yakni daripada emas dan perak, akan sampainya tempat perhiasan ataupun emas dan perak kepada seseorang itu mengikut di mana tempat ia melebihkan basuhan wuduknya. Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, tapi telah didengari semula oleh beberapa orang sahabat Nabi, yang mana baginda menyatakan, sampai manakah bahagian yang dibasuh ketika berwuduk. Apabila seseorang tu berwuduk, maka sampai di situlah tempat perhiasan emas akan dihiaskan baginya. Ya, yang akan dihiaskan baginya. Maka disebabkan kerana itu kita lihat bagaimana disebutkan bagaimana ada disebutkan dalam hadis itu, Abu Hurairah mengatakan, oleh kerana itu aku suka apabila berwuduk aku akan melebihkan basuhanku. Maknanya bukan sekadar beliau basuh sampai ke siku, tapi beliau basuh sehingga hampir kepada ketiaknya. Dan apabila Sayyidina Abu Hurairah membasuh kakinya, beliau bukan basuh sekadar pada buku lali, tetapi beliau lebihkan sampai kepada separuh betisnya. Ya, kerana bila ditanya kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kerana pada hari akhirat nanti seseorang itu akan diberikan perhiasan-perhiasan baginya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala mengikut kadar ia melebihkan basuhan anggota wuduknya sewaktu di dunia dahulu. Maka ini menjadi satu dalil bahawasanya betapa kita digalakkan apabila berwuduk, hendaklah kita melebihkan basuhan anggota wuduk kita itu supaya nanti Allah Ta'ala akan melebihkan basuhan, minta maaf, nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melebihkan perhiasan daripada emas ataupun perak kepada seseorang itu di hari akhirat kelak nanti. Okey, baik. Kemudian kita tengok perkara yang keempat. Okey, kita tengok perkara yang keempat, minuman dari air suci yang memperelokkan fizikal dan rupa serta bentuk tubuh jasad ahli syurga. Perkara yang keempat yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah Allah sendiri memberi kepada ahli syurga itu minuman daripada sebuah mata air yang mana airnya itu dinamakan tahur. Kenapa namanya tahur? Kerana air itu adalah air yang suci dan air yang bersih. Ya, sebahagian ulama kata kerana air tahur dalam syurga ini adalah arak.
maka arak seperti mana di dunia ia ada pendapat yang mengatakan ia najis, sedangkan Allah nak bagi tahu arak daripada mata air yang berada di dalam syurga Allah itu ia adalah merupakan arak yang tidak najis. Ya, dia merupakan arak yang tidak najis. Sedangkan di dunia mengikut sebahagian pendapat para ulama adalah ia merupakan sesuatu yang najis. Ya, sedangkan kenikmatan yang dinikmati daripada minuman ahli syurga itu adalah merupakan minuman yang bersih dan minuman yang suci. Ya, minuman yang bersih dan minuman yang suci. Minuman yang suci dan minuman yang bersih. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, air arak yang tidak najis dan tidak kotor. Maknanya Allah beri mereka minum satu air yang tidak akan mengandungi kekotoran, apatah lagi najis. Ya. Yang kedua, air ini keluar melalui peluh yang wangi kasturi. Ada juga ulama mengatakan kelebihan yang ketiga yang Allah beri kepada ahli syurga minuman air yang suci ini adalah air yang di mana bila ahli syurga minum saja air yang suci ini, air yang suci ini akan keluar melalui peluh. Dia bukan keluar melalui buang air kecil. Kerana dalam hadis ahli syurga dia tidak akan membuang air kecil. Ya, kerana Allah Ta'ala, dia minta maaf kerana Nabi SAW berfirman, Nabi SAW bersabda, minta maaf, di mana Nabi SAW bersabda dengan baginda menyatakan, wa anna ahlal jannata la yabulun wa la yataghawwatun wa la yuftilun. Sesungguhnya ahli syurga kelak mereka tidak akan meludah. Mereka tak akan meludah, mereka tidak akan memuntah. Ya, kemudian mereka juga tidak gemar, ya, kepada benda-benda yang berbau busuk ataupun kotor. Ya, maknanya ahli syurga sifat mereka semuanya wangi dan juga peluh mereka wangi. Apa yang keluar daripada mulut mereka atau dubur mereka daripada angin itu juga adalah sesuatu yang wangi. Maka di sini menunjukkan bila mereka diberi minum air yang tahur itu, ia akan keluar melalui peluh mereka dan akhirnya mengeluarkan wangian. Ini disebut dalam hadis. Kemudian air mata di pintu syurga. Ini masih lagi menghuraikan tentang air tahur. Air mata, yakni air mata air yang berada di pintu syurga yang terbit daripada pokok. Maknanya air tahur ni dia satu air yang dia punya tempat mata airnya berhampiran dengan pintu syurga, tapi dia hasil datang keluar daripada pokok-pokok yang ada dalam syurga, yang mana ahli syurga jika mereka menikmati minuman ini, air tahur ini akan membuang sifat kotoran hati mereka. Akan membuang sifat kotoran hati mereka seperti membuang sifat hasad, membuang sifat tidak puas hati, membuang sifat cemburu, membuang sifat dendam di dalam diri mereka. Baik. Kemudiannya, air tahur ini juga adalah air yang akhir. Ini juga ada ulama menafsirkan dalam penghuraian berkenaan dengan air tahur ini adalah air akhir diberi selepas makan dan minum untuk membuang kotoran fizikal. Jadi air tahur ni fungsi dia bukan sekadar untuk membuang sifat-sifat kotor dalam hati ahli syurga, supaya ahli syurga tidak lagi berdendam, tidak lagi berhasad, tidak lagi membenci dan sebagainya, tidak lagi cemburu yang melampau dan sebagainya. Tetapi juga air tahur ni nak membuang
kotoran fizikal. Kerana ada juga ulama tafsir mengatakan bila ahli syurga diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, penutup dia mesti kena minum air tahur. Allah akan bagi mereka minum air tahur. Ini lepas Allah Ta'ala benarkan mereka nikmati makanan hidangan dalam syurga, selepas Allah Ta'ala mengizinkan mereka menikmati minuman-minuman yang lazat dalam syurga. Lepas habis mereka dah nikmati semua itu, Allah akan mengakhiri sebagai penutup supaya mereka minum air tahur ini. Mereka minum air tahur ini sebab bila mereka minum air tahur ini, kata para ulama, fungsi air tahur itu menyebabkan mereka tidak akan buang air besar, menyebabkan mereka tidak akan membuang air kecil. Sebaliknya, apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, air tahur itu akan menyebabkan makanan-makanan, tenaga makanan mereka itu akan keluar melalui peluh-peluh ahli syurga. Dan peluh ahli syurga itu pula, kata Allah Ta'ala, bauannya adalah jauh lebih harum daripada bauan kasturi. Jauh lebih harum daripada bauan wangian kasturi. Maknanya ini menunjukkan apa yang dimakan oleh ahli syurga tu, dia akan terhadam dengan secara keluar melalui peluh di badan mereka yang mengeluarkan bauan yang sangat indah, dan mereka tidak akan membuang sisa kotoran dalam bentuk dalam bentuk najis ataupun dalam bentuk air kencing. Mereka tidak akan buang dalam keadaan bentuk itu. So apa makna pengajaran yang kita ambil dekat sini? Bagaimana nak menunjukkan sifat ahli syurga itu dengan kemuliaan yang Allah beri kepada mereka, minuman syaraban tahura, kerana mereka di dunia dahulu mereka tidak makan dan minum daripada benda-benda yang haram. Sebab tu bila balik di akhirat, Allah bagi mereka minuman tahur ini yang diperbuat daripada arak yang tidak najis dan arak yang tidak kotor. Kerana sewaktu di dunia, ahli syurga ini mereka menjauhi daripada makanan yang haram, minuman yang haram atau yang kotor, yang syubhat dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama juga menunjukkan kenapa Allah memberi mereka minuman yang tahur ini sebagai kemuliaan Allah Ta'ala buat mereka, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan sebagai satu ganjaran kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka sewaktu di dunia dahulu, mereka ini orang yang bersih akhlaknya, orang yang bersih hatinya. Ini sebab tu betapa pentingnya kita hidup kat dunia ni, kita kena jaga soal hati. Kita kena jaga soal niat. Kita kena jaga soal ikhlas kita. Supaya kita tidak ada bersenang-senang memiliki dan mengidap sifat hasad, senang mengidap sifat takabur, senang mengidap sifat angkuh, dan juga sifat-sifat hati yang lain, dendam dan sebagainya. Kerana sifat hati yang seperti inilah yang menyebabkan terhalang, jika ada kotoran-kotoran sifat hati seperti inilah yang menghalangi seseorang itu untuk dia layak menjadi kalangan golongan al-abrar. Sebaliknya, golongan al-abrar yang telah berjaya mengikis sifat-sifat yang kotor itulah sebagai imbalan di sisi Allah, Allah menyediakan bagi mereka air yang suci lagi menyucikan. Dan bila mereka diberi minum minuman yang seperti ini, maka mereka dapat kekal dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan yang penuh aman dan damai. Okey, seterusnya kita pergi pada ayat 22. Ayat 22, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Yang bermaksud serta dikatakan kepada mereka,
yakni kepada siapa? Kepada golongan al-abrar tadi tu. Lepas Allah bagi mereka minum minuman tahur, sambil mereka minum air tahur tu, Allah bagi tahu dekat mereka. Apa kata Allah untuk mereka? Sesungguhnya segala pemberian ini, nikmat pakaian, nikmat perhiasan, nikmat minuman tahur, ini adalah untuk kamu sebagai balasan. Dan adalah usaha kamu dan adalah usaha amal kamu di dunia dahulu diterima dan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Setelah Allah Taala menceritakan pada kita bermacam-macam jenis nikmat yang Allah berikan kepada golongan al-abrar. Kemudian Allah Taala sebutkan semua nikmat-nikmat yang mereka akan kecapi itu adalah merupakan jazaan. Apa makna jazaan? Jazaan itu adalah makna sebagai balasan yang terbaik, atau balasan yang setimpal, atau balasan yang adil daripada Allah Ta'ala untuk mereka yang beriman. Ya, untuk mereka yang beriman. Itu adalah balasan yang paling setimpal, balasan yang paling adil di atas ketaatan mereka pada Allah dan Rasulnya. Kemudian lepas Allah Ta'ala bagi tahu ini semua yang Allah sediakan adalah sebagai ganjaran di atas usaha mereka di dunia dahulu. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi wa kana sa'yukum mashkura. Allah kata lagi kepada mereka bahawasanya usaha mereka itu mashkura. Maknanya amalan mereka bukan sekadar Allah balas tapi Allah terima. Jadi kita kena bezakan. Maknanya Allah bagi tahu tentang dua perkara. Dibalasi dan diterima. Kalau dia diterima, dia akan dibalasi. Kalau tak diterima, tak dibalasi. Ya. Tapi kita kena tahu amalan kita ni terbagi kepada beberapa jenis. Satu, tak diterima dan tak diganjari. Bila Allah tak terima, Allah tak balas. Kategori kedua, amalan yang diterima dan diganjari, Allah terima, kemudian Allah balas. Lawan yang pertama tadi, tak diterima, tak dibalas. Yang ketiga, iaitu amalan yang tak diterima tapi dibalasi. Allah tak terima amalan tu, tapi Allah Ta'ala balasi. Ya, Allah Ta'ala balas. Baik. Contohnya macam amalan orang-orang munafik. Amalan orang-orang munafik di mana Allah tak terima kerana mereka buat riak, mereka buat sum'ah, ujub dan sebagainya, ya, tapi Allah Ta'ala balas. Allah tak terima amalan mereka tapi Allah balas. Macam mana maksud Allah balas tu? Yakni Allah balas atas usaha amalan mereka itu di dunia, tapi Allah tidak balas di akhirat. Allah tidak balas di akhirat, hanya Allah balas di dunia. Ya, hanya Allah Ta'ala balasi di dunia semata-mata. Ini adalah menunjukkan sebab apa Allah balaskan dekat dunia, disebabkan kerana orang-orang munafiqin mereka tidaklah mengharap ganjaran dan imbalan atas setiap kebaikan yang mereka buat, melainkan daripada habuan dunia semata-mata. Maka disebabkan kerana mereka mengharapkan habuan dunia semata-mata, Allah balas segala apa yang mereka buat itu dengan ganjaran dunia, dan Allah langsung tidak memberikan kepada mereka sedikit pun ganjaran itu di hari akhirat. So ingat ya, amalan manusia semua ada diterima, dibalasi, tak diterima, tak dibalasi, tak diterima tapi dibalasi. Allah tak terima tapi Allah balas.
Baik. Sekarang ni kita nak tengok tadabbur. Yang pertama, hari kiamat adalah hari pembalasan yang setimpal atas setiap kebaikan dan kejahatan. Maka ayat tadi menjelaskan hari kiamat dikenali sebagai Yaumul Jaza. Salah satu daripada nama kiamat adalah Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yaumiddin, hari pembalasan juga. Iaitu sama ada Allah membalas setiap perbuatan yang baik sekecil mana hingga sebesar mana, dan setiap perbuatan yang buruk sekecil mana sehinggalah sebesar mana. Ya, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kedua-duanya akan dibalas. Cuma cara Allah Ta'ala balas ada 3 cara yang Allah sebut dalam Quran. Ada 3 ini cara Allah balas cara Allah Ta'ala balas bagi orang beriman lah ya. Bagi kita dalam konteks ayat cerita tentang golongan abrar ini. Balasan yang pertama, cara Allah Ta'ala balas itu adalah balasan yang sempurna. Allah balas dengan balasan yang sempurna. Ini kita boleh tengok dalam surah An-Naba pada ayat 26. Allah berfirman, jazaan wifaqa. Jazaan wifaqa. Wifaqa ni maknanya balasan yang sempurna atau setimpal, yang tak ada kekurangan sedikit pun. Ini orang yang buat baik pun dapat, orang yang buat tak baik pun, yang buat dosa dengan Allah pun dapat balasan yang setimpal dan balasan yang sempurna. Maknanya bila mereka buat kebaikan, tak kira kecil mana, besar mana, mereka akan dapat ganjaran yang setimpal dengan besar atau kecil kebaikan atau kejahatan itu. Ini namanya jenis balasan pertama, namanya wifaq. Yang kedua disebut sebagai balasan yang gandaan. Ya, balasan gandaan. Balasan gandaan ini hanya Allah Ta'ala bagi kepada orang yang beriman sahaja. Balasan gandaan ni hanya Allah beri kepada hamba Allah yang beriman saja. Ini yang Allah sebut dalam surah Saba pada ayat 37. Surah Saba pada ayat 37. Di mana Allah Ta'ala berfirman, فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا. Dan mereka itu adalah orang-orang yang diberikan balasan gandaan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Wahum fil ghurufati aminun. Dan mereka di dalam bilik-bilik syurga Allah akan berada dalam penuh keamanan. So Allah Ta'ala bagi tahu jenis balasan yang kedua namanya balasan gandaan. Iaitu bila orang-orang beriman buat satu kebaikan, kebaikan mereka tu telah diganjari pahala, tapi Allah gandakan lagi gandaan pahala itu, walaupun Allah telah mengganjarinya, tapi Allah tetap menggandakannya. Allah tetap menggandakannya. Kemudian yang ketiga dipanggil Al-Husna. Dipanggil balasan husna. Ini juga disebut di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Kahfi ayat 88. Surah Kahfi ayat 88, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa al-husna. Allah Ta'ala sebut sesiapa yang beriman dan beramal salih, maka baginya balasan yang husna. Husna ni adalah yang terbaik. Tadi Allah ganda saja, yang ni bukan sekadar Allah ganda, tapi Allah Ta'ala bagi yang tertinggi. Ganjaran yang tertinggi, ganjaran yang teristimewa,
Ini hanya golongan-golongan yang khusus sahaja yang Allah kurniakan pada mereka, iaitu ganjaran balasan yang terbaik. Yang terbaik itu bermacam-macam lah, syurga yang tertinggi, keampunan Allah yang Allah gugurkan semua dosanya, dan sebagainya. Okay, pengajaran kedua, setiap amalan kebaikan yang diterima akan mendapat 3 perkara. Ya, Allah Ta'ala sebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan bahawasanya setiap amalan kebaikan yang Allah terima di sisi Allah, dia akan dapat 3 perkara. Kerana para ulama menafsirkan makna perkataan mashkura. Ulama menafsirkan makna perkataan mashkura dengan 3 makna. Dengan 3 perkara ini. Minta maaf. Yang pertama, dipuji. Mashkura itu maknanya Allah memuji amalan hamba-Nya yang diterima. Allah Ta'ala memuji amalan hamba-Nya yang diterima. Maknanya bila Allah terima amalan hamba-Nya itu, maka Allah Ta'ala akan memuji amalan hamba-Nya dan Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan amalan hamba-Nya. Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan amalan hamba-Nya. Baik, yang kedua, bila amalan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka amalan itu akan kekal. Saya silap kat situ, saya tulis diterima. Saya tersilap. Maknanya bila amalan itu telah diterima oleh Allah, maka amalan itu akan kekal di sisi Allah. Akan kekal di sisi Allah kerana dia ditulis di dalam buku suratan amalan. Maknanya bila amalan tu Allah terima, maka malaikat akan tulis amalan itu di kitab Al-Abrar, iaitu di kitab amalan golongan Al-Abrar yang Allah sebut inna kitab Al-Abrar lafi 'illiyin. Kitab orang-orang yang berbuat kebaikan ni diletakkan di 'illiyin, di tempat yang tinggi. Ya, maknanya amalan orang-orang beriman ni bila Allah terima, maka Allah akan kekalkan amalan itu di sisi Allah, sehinggalah dia dipelihara oleh Allah Ta'ala, sehinggalah hamba Allah itu di hari akhirat mereka akan mendapatkan ganjarannya. Dan yang ketiga, akan diberikan pahala dan kurniaan. Ini diberikan balasan. Maksudnya bila Allah terima amalan hamba-Nya, Allah Ta'ala akan ganjari amalan hamba-Nya itu dengan sebaik-baik ganjaran. Yang kita dah bincang tadilah, sama ada ganjaran gandaan, ganjaran setimpal atau ganjaran yang terbaik. Baik. Yang terakhir, yang ketiga, pengajaran yang boleh kita ambil, tanda amalan yang diterima. Apakah tanda amalan yang diterima? Kerana ayat yang kita bacakan tadi juga, mashkura kat situ, amalannya diterima. Mashkura itu maknanya maqbulah. Maqbulah. Jadi di sini menunjukkan betapa pentingnya pengajaran yang boleh kita ambil, betapa pentingnya bagaimana untuk kita mengerjakan satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, janganlah kamu mementingkan banyaknya amalan, tetapi pentinglah penerimaan amalan. Kerana jika amalan yang banyak tak diterima, lebih baik amalan yang sedikit yang diterima. Itu adalah lebih bernilai. Ia adalah sesuatu yang lebih bernilai. Sedikit yang diterima adalah lebih baik daripada banyak yang tertolak. Baik. Okay, kemudiannya kita tengok yang pertama. Tidak berbuat dosa
sesudah berbuat baik. Ini tanda amalan kita dah diterima oleh Allah. Maksudnya kita buat satu kebaikan, kalau Allah Ta'ala terima, apa kita buat sesuatu kebaikan, Allah lindung kita dengan kebaikan itu daripada kita berbuat jahat. Ini yang pertama, tanda amalan itu diterima. Dengan amalan yang diterima tadi tu, Allah bantu kita supaya kita tidak melakukan amalan kejahatan. Yang kedua, rasa takut amal tak diterima. Bila kita buat satu amalan, bila amal tu Allah terima, Allah campakkan rasa kebimbangan di dalam hati kita agar kita bersungguh-sungguh berdoa agar Allah terima amalan kita, agar kita pun jadi lebih semangat untuk beramal lebih baik. Nombor 3, diberikan taufik untuk berbuat amalan sesudahnya. Tanda ciri amalan diterima itu juga bila amalan kita Allah terima, Allah bagi taufik kepada kita untuk kita buat amalan yang lain pula. Maknanya bila kita dah selesai baca Quran, Allah bagi kita buat amalan sedekah. Bila kita dah selesai sedekah, kita buat solat sunat pula. Begitu. Maknanya Allah beri hidayah, Allah beri taufik untuk amalan kita tu berkembang-kembang. Ini kata Imam Ibn Qayyim yang saya senaraikan baliklah. Yang keempat, berasa sedikitnya amal, tidak ujub dan tidak ghurur. Maknanya bila tanda-tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila seseorang tu mengerjakan amalan tersebut, dia tidak merasa angkuh, bangga, ujub dengan amalannya, tetapi dia tetap merasa sedikitnya amalannya, tidak banyaknya amalannya itu. Ya, ini di antara ciri-ciri yang dapat kita kongsikan. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada sambungan yang akan datang sebab agak panjang di sini dan kita akan masuk pada ayat yang seterusnya nanti insyaAllah, iaitu pada ayat 23 dan ayat ke-24 dan seterusnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama semua. Ya. Terima kasih Ustaz. Rest Ustaz.